educators will also be there to assist them. Okay, at the moment, these are the things, and then we already call our participants to be there, and then we will work with the students lah. But the content, the slides, presentation, all that have been done by Lee Hong. She has done it. Oh, okay. So nanti saya akan update dengan Cikgu Lee Hong lah. Yeah, yeah. Alright, thank you Cikgu Guna. Okay. So meaning time yang dia pilih ni dengan time Cikgu Vietnam tu memang dah agree lah ni As long as I know, it's 10 to 11. Yes, 10 to 11, right? Okay. Yeah, our time. I think are they faster than us, or they are later than us? Cikgu Mala faham kan? Dia kalau Vietnam dia, kalau kita pukul 10, perbezaan masa kita dia 1 jam tak? Sejam. 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 That means dia pukul 11 pagi lah. Cikgu ni Cikgu Chin jam 10 bahkan waktu Malaysia. Kalau dia punya partner Vietnam, kena inform partner tu kena join jam 9 pagi. Dia lebih awal sejam. Kena maklum ya cikgu siapa tu tadi? Cikgu Guna. Cikgu Guna. Cikgu kena inform yang cikgu dari Vietnam tu kena join in masa Vietnam jam 9 hingga 10 pagi. Okay. Cikgu Chin waktu Malaysia 10 hingga 11 pagi. Cikgu kena maklumkan perkara ni dengan sejelas-jelasnya sebab kita risau kekeliruan begini akan berlaku. Masa send request atau accept request. Alright. I will let them know. Kita akan maklumkan. Okay, thank you Cikgu Guna sekarang. Okay, setakat itulah updating ni Cikgu Guna. That's all. Yeah. Okay, that's all. Thank you. Okay. Kak Faiza. Ya. Cik Azura. Kak Faiza. Ya. Saya nak tanya, yang saya kan moderator untuk slot ni kan. Jadi sekolah Cik Guna tu adakah dah sediakan MC? Cik Guna, nanti Cik Guna alert tak? MC belum lagi. We will decide. Okay. So, nanti cikgu akan nanti lah Di kalangan pelajar kan? Cikgu. Betul. Tadi tak brief. We need to select one student to be the MC, correct? Ya, betul. Correct. Alright. The scripts of MC you all will provide, is it? Ya. Ni dah siap. Cikgu Mala dah buatkan Cikgu Guna. The script for MC students. Macam mana kita dapat akses kepada skrip ini? Nanti saya akan share everything. Everything macam tadi Cikgu Wan cakap. Saya akan masukkan semua dalam drive. Ini cuma tadi, ini just nak share dulu. Okay, nanti saya akan share dalam drive and everyone can access from that drive lah. Okay. Because if it can be done earlier, then like tomorrow we can have one day to give to our kids, to go through and then assist them lah. Okay, baik. Nanti I'll try to settle by today lah. Nanti saya share. That'll be good. Thank you. Okay. Sebab ini dah ready dah ni. Cikgu Mala dah siapkan dah. Cuma nak masukkan drive je lagi kan. Okay. Akak lupa nak tadi. Mala, akak lupa. Wan, akak lupa nak record Wan. Dah setengah jam dah, tak apalah. Okay. Kak, alright. Kak, saya nak tanya. Kak. Ya, Azura. Okay. Ya. Ni skrip ni dia MC kalau dia play Skype, misteri Skype, boleh kita cakap dia dari Malaysia ke dari mana ke? Macam mana pula? Kalau katakan dia orang collaborate, dia nak play misteri Skype. So skrip ni kan tulis from Malaysia and kan nanti dah tahulah kita dari negara mana kalau nak main misteri Skype tu. Misteri. Nanti kalau ada misteri Skype tu, yang itu kena tanya pakar lah. Mala, apa pandangan Mala? Okay cikgu. Ini kelainan presentation cikgu dengan sekolah yang cikgu nak collaborate. Kak Faiza begini. Cikgu, kami sediakan skrip. Okay, moderator akan masuk, dia akan buat kerja dia lah 1-2 minit tu. Lepas tu, Lepas tu apa yang cikgu boleh buat adalah cikgu boleh main misteri Skype dulu.
Mystery Skype ni saya rasa lebih kurang 5-10 minit kan cikgu, dua-dua pihak main Mystery Skype ni, bukan terlebih daripada 10 minit ya. Cikgu target masa 10 minit saja. Lepas tu barulah minta MC daripada 4-5 orang murid tu, satu orang akan jadi MC kan, cikgu sudah train tu budak kan. Jadi lepas tu baru budak tu akan main peranan untuk memperkenalkan tim. Ada bagusnya begitu cikgu. Jangan pula terlampau bermain Mystery Skype sehingga program yang kita rancang ni macam terlebih masa. Sebab apa? Boleh satu-satu channel tu bila cikgu masuk, cikgu dengan collaborator tu sahaja, cikgu boleh limpah 1 jam. Tapi masalahnya, moderator kami, cikgu kena pastikan adakah dia bertugas jam berikutnya. Kalau dia tidak ada bertugas jam berikutnya, kalau moderator setuju, cikgu boleh macam Extend lah kan? Extend sikit lah, tak ada masalah extend sebab once in a lifetime golden opportunities, right? So tak salah kalau extend, cuma inform moderator bagi consideration lah begitu. Ya, itu sajalah cikgu. Rasanya jelas kan cikgu? Okey Azura? Okey Kak. Cikgu Guna, Cikgu Azura yang akan jadi moderator for your school Cikgu Guna. Okay, thank you. Cikgu Welcome Azura. Okay. So saya tak tahu Cikgu Guna akan play Mystery Skype ke tidak? That one actually all this done by Lee Hong. I have to liaise with her. I'll check with her. Okay. Okay, thank you. Boleh saya mencelah kat sini? Oh boleh. Khairul ke tu? Ya, saya tu. Cik Khairul. Okay, so jadi tentang Mystery Skype tu tadi. Okay, untuk tahun ni sekolah kami takkan menggunakan Mystery Skype lah sebab kami orang akan macam direct untuk belajar. Macam untuk sekolah saya sudah pilih dari negara Rusia. So that means kami orang memang boleh terus guna script MC itulah sebab memandangkan kami tak ada Mystery Skype dan kami orang punya tu. Tapi kalau sekolah cikgu ada main Mystery Skype untuk memastikan masa tu tak lari. Jadi ini yang kami buat masa tahun 2018 lah. So saya akan ada perbincangan dengan yang cikgu sebelah lagi tu, yang global teacher tu. So macam kita macam setkan peraturan lah, like you can only ask up to 6 questions macam tu contohnya. Macam kami orang hanya buat 5 soalan saja. Itu yang kami buat sebelum ni lah. Okay, boleh faham Azura? Hello? Boleh Kak? Bagus cadangan cikgu tadi tu. Kita Kak Faiza, bagus cadangan cikgu kita yang tadi tu. Cikgu dari Sarawak ya? Ya, Cikgu Khairul. Yes. Ya, kalau Mystery Skype ni kan kita macam kusyuk budak-budak ni kan dia bermain Mystery Skype, mungkin limpas masa tu. Ada bagusnya yang cikgu bilang kita tetapkan 5 soalan bagi dua-dua pihak. 5 soalan sekolah A, 5 soalan sekolah B. Ngam lah tu, boleh buat dalam masa 5-10 minit tu. Boleh. Bagusnya tu cadangan tu. Satu saya baru belajar juga. Bagus. Thank you cikgu. Dan lagi satu Cikgu Azura. Ya, MIE kita Cikgu Azura kan. Oleh kerana cikgu dah maklumkan tentang Mystery Skype ni. Kalau sekolah lokal kita belum pasti apa maksudnya Mystery Skype, tata cara perjalanan Mystery Skype, cikgu boleh bagi macam briefing sikit lah tentang beberapa jenis soalan yang boleh ditanya ya. Sebab macam saya sendiri pun banyak kali sudah collaborate, tapi apabila diajar oleh collaborator lagi seorang tu masa kami buat Mystery Skype, baru saya pun dapat itu ilmu lah. Kalau tidak benda ni nampak macam kabur-kabur bagi orang yang pertama kali nak melibatkan diri. Ya Cikgu Azura? Tapi itu tak wajib kan, malah kan Cikgu Khairul kan? Azura kan? Tak wajib, tapi cuma excited lah. Students, excitement, ada wow factor. Okay, ada kawan-kawan lain ada ada soalan tak tentang tadi yang perbincangan kita ajukan tadi tentang Mrs. Skype tu? Dia bukannya wajib lah okay. Dia hanya sekadar macam test, macam kita mula sebelum kita start our collaboration lah kan. Okay, jadi untuk slot pertama daripada Cikgu Guna yang mewakili Cikgu Lee Hong Sekolah Menengah Teluk Gadong, kita dah nak selesai. Okay, terus kepada Cikgu Aimi Iziha. Cuba Wan tengok ada tak Cikgu Aimi Wan? Cikgu Aimi akan kolaborasi dengan sekejap. Cikgu Kenya. Cikgu Aimi.
Aimi. Tak ada pula nampak nama dia. Aimi apa? Cikgu Aimi Izdihar Rusli. Cikgu Aimi panggil. Cikgu Aimi Izdihar. ada tak? Cikgu Aimi Izdihar Rusli. Tak ada pula nama dia. In meeting 13 participant saja. Kak Aimi. So kalau tak ada nanti mungkin kena contact personally lah. So kita teruskan pada Cikgu Azura itself. Okay, Cikgu Azura. Cikgu Azura nanti boleh raise up juga apa ni yang situasi Cikgu Azura tentang masa, sebab kita ada Cikgu Rahim untuk beri nasihat lah tentang apa tu blok masa kita tu. Okey Cikgu Azura, tak jumpa Cikgu Azura. Okey sekejap, sebelum tu Cikgu Azura belum ada lagi moderator. Oh ya, sebelum terlupa, boleh tak sekejap sebelum pass tu Cikgu Azura untuk all the talented MIE as a moderator, Ustaz Asadi, Cikgu Sanitya, Cikgu Syakirin, cikgu bertiga nak mohon cikgu 2 slot cikgu bertugas boleh tak, sebab Cikgu Wazanaria, Cikgu Azura dan Cikgu Aisyah, mereka bertiga walaupun MIE tapi mereka ada slot untuk present. Saya sebagai ketua itself, saya akan cubalah masuk mana-mana, tapi saya sendiri ada 3. Saya dah ambil 3 lah, 3 jam. Okey, saya ambil 3 jam kat sini, saya dah block. Satu lagi tadi saya dah masuk sini, tak masuk pula. Okey, Sanita masuk kat sini. Jadi nak minta Kak Azura tu pukul berapa? Kak Azura tu ke Aimi? Kak Azura punya session pukul 2 sampai 3 kan? 2:30. 2/3 Cikgu Aimi. Okey. Tetapi kita dengar Cikgu Azura dulu. Cuma tadi just nak clarify, nak minta jasa baik daripada moderator kita. Setiap moderator iaitu Ustaz Sadi, Sanitya dengan Syakirin untuk ambil 2 jam sebagai moderator. Boleh tak? Tanya dulu. Oh, sorry. Cikgu Ustaz Sadi ada? For me it's no problem. Okay. So tadi Sanita ada dah letak kan, tadi tak masuk pula Sanita, tadi tak synchronize pula. Ada, tapi bila saya guna tak apa, akak masuk sekarang. Sanita pilih hari Rabu Tak, hari Selasa. Hari Selasa. Betul ke akak panggil pronounce your name Santia. Santia, okay, sorry ya. Okay, Santia pilih hari, that means ni sini, Tunisia ni. Tak apa. Atas lagi. Atas lagi. This is ini hari Selasa lah. This is Selasa. Saya ambil bawa Cikgu Syakirin. Tak, yang tu tak. So sesi Kak Azura lah tu. Sesi Kak Azura 2:30. Oh ni bawah ni, okey. Dengan Vietnam. SANTHYA. Cikgu SANTHYA. Betul? Ya betul. Okey, then satu lagi? Bawah yang tu. Bawah. Yang ni? Ya. Okey. Ini masa ni ialah Cikgu Nadia, okey. SANTHYA, okey. Alright so done with that. So that means for hari Selasa kita consider dah complete lah kenapa dia okey. San Se U 5 Right, so moderator untuk hari Selasa kita dah settle, alhamdulillah. Okay, so kita go to Cikgu Azura. Anything Cikgu Azura? Cikgu Azura akan slot 2:30, 3:30, okay. Sekarang ni adakah masa saya tu dibenarkan pertamanya? Sebab saya cikgu dari Vietnam tu bukan request daripada dia, saya request kepada dia. Jadi sepatutnya saya kena follow dia lah. Dan dia available pada masa setengah-setengah ni sebab dia kata pelajar dia akan break 30 minit.
Jadi that's why saya minta pada 2.5 hingga 3.5. Dia yang minta lah. Masa Vietnam 1.5, 2.5. Yelah. 1.5, 2.5. Itulah, boleh Cikgu Rahim bagi nasihat kat sini tentang penggunaan Teams yang perbezaan waktu hanya 30 minit je. Cikgu Rahim ada tak? Yang macam mana tu, Puan? Nak create 2 event dalam 1 jam. Situasinya macam ni, situasi macam ni Cikgu Rahim. Kita dah slot in setiap slot ialah setiap every slot 1 hour, sejam kan. Cuma Cikgu Aimi dah book 2 hingga 3. 2.5 hingga 3.5 Betul. Jadi nak tanya Cikgu Rahim sebab saya tak berani nak bagi kata pada Cikgu Azura sebab saya teknikal tu tak pernah run technically serentak kan. Jadi apa pendapat Cikgu Rahim tentang situasi ni? Boleh tak dijalankan? Bagi saya lebih kurang 5 minit. Saya cuba verify sekejap. Okey, baik. Bincang dulu benda. Okey. Jadi kan kita akan back tu sebab Cikgu Rahim pun sebenarnya slot Cikgu Rahim hujung. Cuma sekarang ni dari segi yang lain Azura dah dapat kontak lah kan? Tapi itulah saya nak Kak Faiza confirmkan dia sebab Kak Faiza, untuk yang conduct teams tu Kak Faiza yang akan schedulekan untuk semua serentak Ya. Year one, betul Wan? Okay. Alright. Tu yang problem tu sebab nak run 2 meeting dalam satu account kan? Dalam 1 jam. Betul. Sama. Tu yang 2 hingga 3. Cuba nak tengok sebab Cikgu Rahim tahu dia guna channel kan. Tu yang nak tengok adakah kalau guna channel tapi perbezaan masa tu 30 minit dia tu kita tak pernah ada pengalaman ni. Selalunya memang akan ngam-ngam sejam-sejam tu kan. Lepas tu Kak nak tanya, nanti kan kalau buat ni akaun akak, so adakah akak kena berada di setiap masa ke atau boleh je run tanpa akak? Boleh, nanti akak bagi link je lah. Okay. Tu nanti, technical tu nanti Cikgu Rahim, akak dah invite, akak sebenarnya Puan dah invite semua cikgu-cikgu ni dalam team yang akak create di bawah clothing. Okay. Tadi bila akak tengok, akak cuba study juga, bila kata Cikgu Rahim gunakan channel. So tu yang nak start, akak tak pernah guna channel lagi untuk create link. Tu yang nak mohon Cikgu Rahim tunjukkan macam mana channel, how it works lah channel tu. Betul. Okay, terima kasih Kak. Kalau create link guna kalender tu insya-Allah lah macam adalah sikit ilmu, tapi bila when we in one teams and then akan dah invite through email and then kita guna channel tu, tu yang kat situ belum nampak how the link akan functioning lah, tak nampak kat situ lagi. Ya, Okay. Kak Faiza. Hello? Ya, Kak Faiza. Wan? Ya, mendengar Cikgu Rahim. Ya, betul. Cikgu Wan? Okay, Cikgu Rahim silakan. Wan, hello Wan? Ya, Wan okey Kak. Cikgu Wan. Ya, Cikgu Rahim teruskan. Okay, Azura boleh sambung lah kot. Okay, Cikgu Azura boleh sambung. Tak, Cikgu Rahim nak sampaikan something. Untuk respon Azura? Cikgu Rahim masuk dulu lah. Cikgu Rahim dulu. Alright, okay. Saya dah cuba. Kak Faiza. Saya dah cuba dekat kalender tu untuk setkan 2 meeting dalam masa satu yang sama. Tak ada masalah. Dia boleh buat. Contoh macam ni? Kalau okay. Let me share my screen. Okay. 4 minit boleh buat. Betul, kalau kat Google Meet boleh serentak kan? Banyak-banyak pun tak apa. Google Meet pasal dia punya link lain-lain Alright. Okay, this one. Wait. Okay. So this is the calendar. You see Kak, saya dah set 2 meeting
dalam satu masa yang sama. So kita boleh dua-dua link ni kita boleh share dalam kepada kita boleh create link untuk dua-dua meeting ni. So tak ada masalah lah. Oh, nice. Dia bagi Ya. split. Ada kat Dia link bagi sama. split. Ada Zain? Dia bagi Ada kat split link room ke sama. ni? Split room Cik Rahim Maksudnya dia akan ada split room. Lepas tu kan kita boleh create. Nanti masa kita create ni kita boleh setkan dia keluar dekat channel mana. Kalau boleh, kalau Remy kalau dia boleh, Azura tak ada masalah lah Kak Azura. Tak? Dia tak Should be boleh no straight problem. 8.5. Dia just 8 je. Kita tak boleh straight 8.5. Tak, boleh. Boleh, dia ada 30 minit. Kan. Ini cikgu Jahim nak demo je Azura. Tapi kan kalau kita letak awal pun tak apa kan Cik Rahim kan? Boleh, tak ada masalah pasal nanti lepas tu diorang join masa sebenar diorang juga, nanti diorang masuk masa sebenar diorang juga diorang kan. Boleh, tak ada masalah. Cuma nanti dia bila diorang terima email tu dia akan confuse sikit lah, saya punya slot jam 8, kenapa yang ni tulis 7.30? Mungkin dia akan kat situ. Faham. Okey, faham kat situ. Yalah. Boleh tak Azura? Macam mana kalau kita set 8.5, dia akan terima email pukul berapa? Kalau dia set 8.5? Maksudnya dekat kalender? Set lah 8.5. Kenapa tak set lah pukul 8 pula? Ya boleh sebenarnya pukul 8.30. Cuma tadi Cikgu Rahim cakap memang boleh kita awalkan setengah jam ataupun lambat ngam-ngam pukul 8 boleh, tak ada masalah. Cuma tadi nak demo je. Demo untuk menyatakan yang boleh tak bila kita setting kalender tu. Jadi dia Cikgu Rahim kata boleh. So nanti untuk part untuk part Azura nanti pada hari Selasa tu 2.30. Jadi nanti akan setting 2.30, 3.30 lah. Okey tak? Okey Kak. Okey. So Kak, nanti kalau katakan nanti akak bagi link kan 2.30, 3.30 kan? Betul. Tapi yang dekat Vietnam tu pukul 1.30 lah ya. Berarti nanti bila diorang terima email pasal meeting tu ataupun link dia akan ada tulis masa, lepas tu GMT +8. Tapi saya tak pasti lah kalau dia automatic tukar ke ikut masa negara tu pula. Tu saya tak pasti, tapi soalnya dia akan letak masa, lepas tu dia akan letak GMT +8. Macam tu. Okay. Malah ada nasihat. Tak bolehkah kita bagi satu message local time and their own time? Begini Kak Faiza. Kak Faiza sudah buat jadual yang macam tadi, local teacher, siapa moderator, sekolah mana, pukul berapa, sesi berapa yang Kak Faiza sudah buat tu kan. Itu memang sudah cantik. Cuma bahagian yang Vietnam teacher tu, letak saja masa home country dia pukul berapa. Jadi guru kita yang jadi orang tengah ni untuk collaborate dengan cikgu Vietnam ni, guru ni yang akan sampaikan kepada dia kena pilih sesi kalau ikut waktu Vietnam dia. Kalau dia yang nak send request kepada kita, dia kena pilih waktu Vietnam dia. Contohnya jam 9 pagi tadi kan cikgu guna punya slot tadi tu, 9 pagi. Kalau cikgu guna yang macam request dengan dia, maksudnya kita yang request dengan educator Vietnam, cikgu guna kena letak masa Malaysia di kalender tu jam 10 pagi hingga 11 pagi. Sebab kalender tu kalau kita buka di Malaysia, dia tunjuk waktu Malaysia. Kalau educator Vietnam tu dia buka kalender di Vietnam, dia akan tunjuk masa di Vietnam. It is an intelligent calendar. Dia automatically dia change time according to the world calendar. Automatically ikut negara masing-masing. Ya, cikgu guna. Mula-mula saya pun pening juga. Lepas tu apabila Kak Faz kan dia bagi tutorial tu baru saya pun faham. Okay, good. No problem cikgu guna. Now cikgu guna, you have to decide sama ada cikgu guna nak bagi link URL
dari cikgu Malaysia ni kepada orang Vietnam tu untuk pilih. Kalau macam tu orang Vietnam tu kena pilih masa Vietnam dia. Tapi kalau orang Vietnam tu bagi dengan Cikgu Guna untuk send request, maksudnya bila Cikgu Guna tekan dia punya URL Skype ni, Cikgu akan nampak kalender Cikgu Guna sendiri iaitu kalender Malaysia. Jadi Cikgu kena type masa tu, pilih Ikut masa tu Malaysia. waktu Malaysia. Yes. Okay. Jadi macam mana siapa nak send request, siapa nak accept request tu, buatlah satu persetujuan. Lepas tu kena hantar mesej yang tepat kepada foreign educator. Sebab apa yang saya faham daripada pengalaman saya dengan Cikgu Rahim kami handle food kami, team food ni kan, local teachers memang faham apa kehendak kita, pukul berapa nak request dan sebagainya. Tapi apabila kita minta foreign teachers, walaupun dia sudah travel 20, 30, 40 ribu miles, masih dia macam tak faham apa yang kita nak dia buat. Jadi balik-balik saya kena call dia orang, cikgu foreign ni sama ada melalui audio ke, telefon ke, saya balik-balik itulah kerja saya 2-3 hari ni. Sebab guru kita memang faham dia kena buat apa. Tapi guru di foreign ni, dia tak mark dia punya kalender dan dia tak faham apa nak kita nak dia kena buat. Walaupun dia sudah travel berapa puluh ribu kali, berapa ribu miles. Inilah masalah yang saya hadapi. Tapi kena sabarlah, kena balik-balik beritahu mereka. Guru. Okey. Terima kasih Macam Mana Boleh Cik Azura? Boleh. Okey. Nanti ada session tak untuk Cikgu Nirmala share cara untuk send request dengan accept request ni? Sebab cikgu kat Malaysia ni pun saya lah tak reti lagi ni. Kalau cikgu kita ni sekali dibagi tahu hebat sudah Cikgu Wan, faham cepat. 2-3 kali diorang cuba-cubakan sampai dapat. Jadi senang kita deal dengan guru-guru kita ni sebenarnya. Hopefully lah sekejap lagi kita cuba. Biar Kak Fiza sama Cikgu Rahim settle dulu. Okey, so Azura rasa okey tentang stok Azura tu, tak ada masalah. Jadi kita dan apa-apa pun kita kena testkan dulu lah. Buat masa ni kita kita anggap buat masa ni kita ambil dulu sebagai selesai. Nanti apa pun kita kena cuba dulu baru kita nampak. Ya Azura? Okey. So moderator Azura nanti pada waktu ialah Cikgu Santia MIE MIE kita. Okay, and then terusnya dijemput my colleague Cikgu Nur Nadia untuk respon progress Cikgu Nur Nadia. Cikgu Nadia ni bagus dia ambil 2 slot. Okey, dia ada 2 pelajar. Okey, silakan Cikgu Nadia. Okay, actually I pun baru tahu pasal ni baru je lah. So my student seem to be quite excited. Diorang very like ke depan jugalah. So got 2 teams. So that's why kita buat saya bagi 2 hari lah macam tu kan. Tapi saya try contact Cikgu Nisha tu, but so far dia belum lagi accept lah. Tadi dia baru mesej akak apa ni Nat. Dia cakap okay, she will accept your ni. Tadi akak tak sempat nak update dengan Nat tadi. Okay, then what I should do sebenarnya lepas tu saya kurang jelas. Cuma saya tahu ada moderator siapa akan didecidekan oleh akak moderator waktu ni Cikgu Santia. Cikgu Santia, okay. Okay. And then dia punya MC must from one of the student, right? Betul. Yang saya set tu adalah masa untuk saya, betul? Bukan masa dia orang punya dekat India, betul? India beza berapa malah kalau yang tu? Dia kena tanya orang expert ni. Akak tak beri nak cakap nak dia tanya. Kalau India 2,5 jam cikgu IST. That means 2,5 jam. Kita ke depan 2,5 jam, dia orang lewat 2,5 jam. So that means if we 8 hingga 9 malam, so dia country 5.30, 6.30 tu. Dia join in 5.30 PM sampai 6.30 PM. 5.30 But itu on her end lah kan, dia yang tahu sendiri kan, tapi dekat saya punya masa saya request tu cikgu kita
Dia cikgu kena bagi dia faham tu. Kadang-kadang ni tu yang saya bilang ada juga dalam tim kami ni MIEE dari India juga. Dia ni memang sudah travel banyak kali berapa puluh ribu miles, tapi balik-balik dia tanya saya, dia what time is lah IST. Nah, jadi jadi kita yang kasih dia faham. Tak salah kita bagi tahu dia. Okay, thank you Mala. Nanti agak rasa nanti Nat kita work out dengan Nisha lah. So dia dah balas, dia kata dia dah accept. Nanti dia akan accept Nat punya request. Tak perlu too formal, right? I mean like macam ada PowerPoint presentation yang terlampau macam corporate level ke tak kan? Untuk apa cikgu? Untuk collaboration 1 hour ni? Untuk sharing, yes. Oh, no problem cikgu. Apa-apa kemampuan student. Kemampuan student yang boleh buat, cikgu test, cikgu apa-apa sahaja yang student boleh buat sebenarnya cikgu. Cuma cover dia letaklah MGLC 2020, lepas tu boleh letak world map, lepas tu map negeri, lepas tu cikgu boleh pergi tentang lambang sekolah, lepas tu kalau ada video 1-2 minit tentang sekolah, tentang projek PBL cikgu kah 1-2 minit, lepas tu baru masuk topik food, ada menarik sikit lah. Kalau topik clothing Mala. Sorry. Now I have to think about what food to. Aduh, balik. I'm hungry already. Clothing, minta maaf. Tak apa lah, saja gurau. Malah kan ketua kan. Carry away already. Tarik semua pergi food. Aduh, janganlah. Kesian Kak Faiza nanti. Lepas tu baru masuk topik clothing ya cikgu. Baru menarik sikit, baru boleh masuk 20 minit. Kalau tidak cikgu, saya test tu 10 minit habis. Tapi jangan risau, kalau 10 minit habis pun just chatting lah with the students ke apa kan. Get to know Very them interesting kan? Juga tu. Right. Okay, and then Cikgu Nadia akan present on Selasa 8.9 and then the following day tu 9.10 kan lepas Cikgu Nirmala. Ingat kan? Betul. Okay, yang masa yang tu we going to use what platform? Team platform betul. Ke team. Skype platform? Team. Skype is just to get the miles lah Ya, kiranya. betul. Sky Education tu dapat miles and juga passport and nak share the URL tu Nat. Oh, okay, understand. So student akan share ramai-ramai, student akan masuk dalam one team lah sebab kita orang semua tengah apa remote learning kan, semua orang tak boleh pergi college kan, so semua student saya masuk through Teams lah betul. Alright. Nanti kita akan share link tu lah dengan student juga. Okay, terima kasih Cikgu Nadia. Okay, kita cepatkan sikit. Cikgu Wan Zanaria. Cikgu Wan Zanaria sebagai MIE bertugas sebagai moderator nanti pada hari bila Nat? Bila Wan akan bertugas hari dengan Cikgu Aisyah dari collaborate dengan Kenya tu. Okay, dan pada masa yang sama Cikgu Wan akan collaborate dengan Cikgu Tunisia. Okay, Cikgu Wan, anything? Okay Kak, so far Wan contact Cikgu Tunisia tu through Telegram je since dah ada dalam group Telegram sebab dia tekan link dekat Telegram kita kan. So far okay, masa okay, cuma Wan tengah waiting untuk itulah untuk accept yang proper way menggunakan Skype ni sebab sekarang memang kita dah deal guna Telegram but then nanti yalah tak ada miles apa semua tu kan. And then to be confirm so that masa dia tu sama dengan masa kita yang kata Cikgu Nirmala tadi ada intelligent time apa semua tu kan. Kalau kita send accept and dia accept the request kan. So rasanya okay je kot. Cuma kena prepare slide lah ni bila dengar kawan-kawan semua cakap tadi. Ada slide kan? Okay, paling senang lah kan untuk prepare lah kan. Yalah, sebab diorang tak pakai, sebab student kita tak pakai baju beragam tu kan. So memang yalah kena ada bantuan visual aids lah. Maybe kalau YouTube pun short video je lah kot kan. Download siap-siap and then share screen play. Yelah macam Cik Mala cakap tadi, anything asalkan kita boleh share our content lah kan. Okay, thank you Cikgu Wan Zanaria. Okay, and then Cikgu Nani. Cikgu Nani ada tak? Malah Cikgu Nani nampak ada tak?
Cikgu Nani akan ambil 2 slot juga. Cikgu Rahim, do you see Cikgu Nani? Pukul 10.11 dan pukul 12.01. Tak ada. Nama penuh apa? Cikgu dia Nurhanani. Macam tak ada pula dalam senarai kehadiran ni. Okay. So nanti saya kena contact lah Cikgu Aimi, Cikgu Nani ni. Okay. So then kita terus kepada Cikgu Khairul Azlan. Oh ni cikgu yang juga expert ni. Okay. Silakan Cikgu Khairul Azlan daripada Sarawak. Okay. Okay, semua nampak. Pak Izzah. Okay. Ya, jadi saya pun nampak cikgu, teruskan. Teruskan lah, okay baik. Jadi saya dah pun bersetuju untuk melakukan connection dengan seorang cikgu dari Rusia. Dan di sekolah Rusia ni, time zone dia agak besar. So saya memang research dulu lah time zone dia supaya saya saya salah faham dia. Jadi time zone untuk kelas ni adalah GMT plus 7. Maksudnya perbezaan masa dia dengan Malaysia tak jauh. Cuma sejam je. Sebab sesi dia adalah pada jam 11, sesi saya jam 11 pagi. So bermaksud untuk Rusia dekat sekolah dia kat Krasnoyarsk, dia just buat, dia akan start pada 10 pagi untuk waktu Rusia. 10 waktu Rusia, 11 waktu Malaysia. So sebab dia tak jauh, dia macam kata masa dia ni sama dengan zon masa Thailand. Oh ya ke? Baru tahu. Ya, sebab dia punya area ni, Krasnoyarsk, dia dekat dengan Mongolia. Mongolia. Okay, Cikgu Khairul. Cuma satu yang saya tulis ni. Jadi, adakah ni bermaksud, kalau tengok penerangan dari Cikgu Rahim tadi, adakah dia bermaksud setiap sesi itu dia akan ada link team yang berbeza? Cikgu Rahim boleh jawab? Ya, itu terpulang pada yang nak buat link nanti ya Kak Faizah. Kalau Kak Faizah rasa nak buat link yang berbeza untuk setiap slot tu, tapi saya rasa saya memang untuk team food memang kita akan buat link yang berbeza untuk setiap session nantilah, pasal ada students yang takkan masuk dalam team tu tapi diorang akan follow as spectators saja kan, so diorang akan masuk join by link lah. So individual link for every session lah. Individual session lah. Okay. So contohnya macam yang yang cikgu sini nanti, Madam nama ni tadi. Susah juga sebut nama dia ni. Madam Nadezda, Madam Ivanova. Nama Nadia. Tak, nama partner school dia. Nama saya tu nama dia Nadezda Ivanova. Oh ni person in charge ni. Nadezda Ivanova. Wish. Nadezda Ivanova, tapi saya panggil dia Madam Ivanova aje lah. Jadi maksudnya dia ni kan dia tak ada dalam teams kita kan, teams coding kita kan. So bermakna dia tak perlu masuk team ni lah. Saya cuma share link untuk dia masuk sebagai dan join. Macam tu saja ke? Ya, sepatutnya macam tu lah. Cuba nanti nanti kita nak tengok tu Cik Khairul. Cik Khairul kalau yang URL tu Cik Khairul dah faham dah kan? Cik Khairul dah faham yang tu kan? Ya, dah faham dah. Cuma team tu nanti nanti kita akan share dan cikgu akan share link team itu dalam Skype, betul tak Cikgu Rahim? Skype chat tu. Ya, betul. Any medium yang kita gunakan sekarang untuk berhubung lah. Kalau dalam Skype, guna Skype lah. Kalau dekat Telegram ke dekat WhatsApp ke, kita just share lah link juga. Okay, faham. Sebab saya di Messenger, tapi kami ada kalanya pakai Skype jugalah, tapi selalunya dalam Messenger lah kami akan message dengan dia. Okay. Lagi bagus juga Messenger, okey juga. Asalkan yang penting boleh capaian boleh berhubung kan? Ya. Lepas untuk slide kami orang presentation kami orang, sebab yang Madam Ivanova ni unik sikit.
Sebab walaupun topik coding saya pernah bagi tahu sebelum ni lah, dia nak share, memang sangat excited lah, dia nak share tentang culture negara dia sendiri, iaitu tentang throat singing, menyanyi dari apa dulu, dari tekak, nyanyian dari tekak tu, dan juga tuba singing. Throat singing. Ya, so dia memang nak share tu, walaupun dari topik, tapi bak kata puan hari tu, okey sajalah, yang penting student dapat belajar sesuatu yang baru lah. So disebabkan dia sebab dia sebab dia present dua benda, so saya expect presentation dia mungkin ada lama sikit lah. Jadi nak atasi masalah ni, untuk presentation student kami orang, saya dah sediakan slide lah, dan slide akan di-convert dalam bentuk video yang ada voice over student-student saya. Okey, baguslah Cikgu Khairul. Maksudnya dia perlu tengok video tu sajalah, supaya takut banyak sangat gangguan nanti, dan kami boleh set masa kami orang supaya dia nak present sampai habis 1 jam tu pun tak apalah. Nanti kesian pula pelajar Cikgu Khairul pula. Tapi itulah dia, saya akan bagi tahu dengan dia jugalah agenda tu, supaya kami dapat set timing kami orang lah, nak dapatkan persetujuan dengan dia juga dulu berapa lama dia akan present, supaya kami boleh atur lah masalah tu. Alright. Okey Cikgu Khairul, terima kasih Cikgu Khairul. Saya rasa kawan-kawan ada apa nak tanya Cikgu Khairul ni, antara yang yang juga expert ni, dah banyak terlibat dengan MGLC. Jadi kita boleh tanya pengalaman beliau. Cikgu Khairul yang sedih Cikgu Khairul tadi sebab bila tiba-tiba tu Cikgu harap, saya harap kalau ada hoping boleh laksanakan lah kan. Bila tiba-tiba bila prinsip pelajaran kita tadi tiba-tiba kata tak boleh sekolah tu, saya harap Cikgu Khairul boleh dapatkan maksudnya boleh atasi lah masalah tu Ya, sekurang-kurangnya at least lah ada seorang dengan saya pun jadilah. Saya tak kisah. Janji ada orang. Yelah, faham. Okeylah, so terima kasih banyak-banyak Cikgu Khairul Azlan ni, hebat ni. Okey, daripada SK Ulu Darul. Cikgu Nani masih tak ada saya rasa. Cikgu Aisyah pun nampak macam tak ada. Cikgu, dan kita go to Cikgu Vivi. Nanti saya akan contact secara personal 3 cikgu ni. Aisyah, Cikgu Aisyah, Cikgu Nani, Cikgu Aimi tadi. Okey, Cikgu Vivi, ada tak agaknya? Cikgu Vivitra. Tak ada kat ni, Kak Faiza. Mungkin dah terkeluar. Kak Faiza, you there? Kak Faiza ke yang hang? Kita yang hang. I think Kak Faiza yang hang. Kak Faiza. Kita semua dengar je. Tunggu sekejap dia masuk semula. Ni saya iklan dulu. Ni dekat Mersing sekarang ni. On the way balik ke Kuala Pilah. Boleh rentas ke? Sekarang boleh. Hari Isnin nanti dah tak boleh lah. So kalau tak gerak balik, stuck lah kat Mersing ni. Oh, hari Isnin baru start. I thought dah lama start dah. Oh, Seremban yang tak boleh. Okay, fine. Okay, sorry lah terkeluar. Okay, I think kita dah selesai semua educator. Mala tak payah tanya lah kot Mala Mala memang dah okey kan? Ya, dah okey Kak. Kakak sudah bagi penerangan. Okey. Jadi kita pergi pada agenda seterusnya. Nak mohon Mala kongsi sedikit lah tentang Skype tu.
Okay, dan lepas tu nanti kita mohon Cik Rahim share dan akhirnya kita tutup dan kita selesai lah ya. Dah dekat pukul 4.40 dah. Okay, Mala share the first part tentang Skype in the classroom. Second part, Cikgu Rahim, yesterday you remember you shown about the Skype chat room, right? To me and Hafiza. Yes. Okay, after I've done the first part, can you show that part? That is a bit technical because need to go from your email to that chat room. So even though it looks simple, but for those first timers, you know, it might be technical for them. So I show the first part first, yeah, Cikgu Rahim? Okay. Okay, thank you. Kak Faiza, Cikgu Rahim can see my screen, right? Betul, nampak. Skype in the classroom. So, dear awesome educators, first kita masuk Skype in the classroom. Lepas tu, siapa yang ada pengalaman, kalau saya dapat tertinggal apa-apa perkara di sini, boleh tambah-tambah lah ya lepas ni. Okey, katakanlah kita first time Skype in the classroom dan kita tak tahu educator mana kita nak pilih, baru first time kan. Okey, contohnya kalau kita type, okeylah saya type contoh siapa? Russia. Tadi Cikgu Khairul ya ada cakap pasal Madam Nadia Innova kan, memang seorang mentor yang sangat-sangat membantulah mana-mana educator dari luar negara ni minta bantuan kan. Dia terus akan buat webinar tu. Semuanya percuma, dapat sijil, dapat points. Okey, jadi contohlah ya Madam Naziha Innova kan, saya lebih suka panggil dia Nadia, Madam Nadia, banyak membantu Kak. Kalau contohnya tak faham pasal bansi, terus message dia kan, the next day-nya tu dia akan buat webinar sudah tu untuk kita. Dia panggil Global Educators lain join. Okey, ya memang bagus educator tu. Tidak mengira masa, memang sangat membantu kami semua. Okey, jadi contohlah kita cari educator dari Russia kan. Okey, cari mana-mana lah yang kita suka ni, tekan saja. Okey. Jadi inilah Madam Nadia. Tekan saja boleh nampak lah contohnya kan. Kita klik. Bacalah tentang dia punya classroom. Lepas tu tengoklah di tempat mana di Russia ni dia tinggal. Lepas tu connect with this class. Jadi saya kena create dengan sign in. Sign in. Oh. Ya. Darshini. Sebaiknya Skype Education ni Cik Rahim guna email peribadi lah kan? Email yang sama yang kita guna untuk daftar MIE tu Kak. Yang dekat MEC. Kalau tak sama dia tak boleh sync Dia tak boleh. Okey. Jadi kan Kak Faiza Okey. Ni kan kita tengok ni tadi saya pilih negara Russia. Jadi yang siapa nak mulakan sesi Skype lepas ni kan educator Skype ni nak kasih tunjuk kita punya students ni ke luar negara mana-mana kan. Dia punya miles kita panggil miles lah kan. Dia punya points tu berbeza ya atau lebih dikenali sebagai miles. Contohnya kalau kita travel pergi US dekat 8,000 lebih. Kalau travel pergi India dekat 4,000 lebih. Macam travel pergi Russia ni macam 4,000 lebih atau 5,000 lebih kalau tak silap saya. Lepas tu tadi kan kita secara random cari Russia. Kita macam nak berkenalan dengan murid-murid Cikgu Nadia ni kan. Jadi klik classroom dia, kita pergi sini, kita nampak dia punya kalender ni. Okay, contohnya kita nampak kalender Madam Nadia. Okay, jadi apabila contohlah kita klik sejak di sini mana-mana sini. Lepas tu kita akan masuk ke paparan seterusnya. Saya tak berani klik lah sebab saya sudah minta request dari dia ni. Dan dia ada masuk request kan. Okey, contohnya, katakanlah saya nak collaborate dengan dia tanggal 10 Tuesday ni. Kalau waktu Malaysia ni saya nak collaborate dengan dia jam
11 hingga 12. Jadi saya akan klik petak pertama ni 11 hingga 11.30, 11.30 hingga 12. Lepas tu dia akan masuk ke satu lagi paparan, next screen. Next screen ni dia akan tanya, okey, umur student kita dalam lingkungan berapa? Dia ada macam garisan. Jadi garisan tu kita tarik sejaklah, mungkin 12 hingga 13 ke, 11 hingga 12. Lepas tu dia akan tanya, berapa orang murid yang kau collaborate dengan kita? Jadi kita letaklah mungkin 4 hingga 5 orang ke, 1 hingga 5 orang ke, ada di situ kita letak. Lepas tu yang ketiga, any special request. Jadi di situ baru kalau kita collaborate untuk MGLC, di situ hari tu saya letak dengan Madam Nadia ni, I would like to collaborate with you Malaysia time, let's say 11 to 12 noon on 10th November. We will send you a link for Teams for you to join. And then I give my phone number, my email address. Lepas tu klik kalau tak silap continue, and then macam that's it, finish. Jadi lepas tu akan keluar satu paparan lagi di mana macam summary kata berapa ribu points kita dapat, kita collaborate dengan educator ni, waktu Malaysia yang kita request 11 hingga 12 tengah hari tanggal 10. Tapi apabila Madam Nadia masuk ke kalender dia, okey, contohnya ini kalender saya kan. Contohlah Madam Nadia ni dapat request kan, dia tick kalender, harap-harap boleh nampak kalender. Sebab, okey, contohnya begini kan, saya sudah pastikan kita tanda sudah kita punya kalender. Cara untuk menanda kalender tadi semuanya warna putih kan. Kita klik saja ikut setiap 1 jam. Contohnya hari ini tanggal 8 kita tak boleh buat. Tanggal 9 ni kita klik saja. Contoh saya bagi tunjuk ya. Okey, contohnya nasib belum klik lagi. Okey, contohlah ni 1 pagi ya, waktu Malaysia saya klik di sini. Okey, nampak? Nampak. Okey. Saya kan ada sudah saya punya classroom. Kejap Kak. Saya kan ada sudah saya punya sekejap. Kadang-kadang dia anu sikit lah. Okey, saya kan ada sudah kelas saya kan. Yang saya sudah create. Okey, pastikan sudah create kelas ya awal-awal. Lepas tu saya letak saja di sini. Kena create kelas dulu ya. Okey. Lepas tu saya nak buat 2 sekali teruslah. Contohlah saya buat 1 sampai jam 2 lah kan. Lepas tu saya letak repeat ni, saya klik weekly. Lepas tu saya klik Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Contoh kan? Contoh saya save slot. Ini dari kalender Madam Nadia, kita beranggapan saya sudah send request. Lepas tu saya join balik. Saya join balik kalender saya tadi ya. Okey, lepas tu kalau cikgu-cikgu tengok tadi yang saya klik tu, nah dari tanggal 10 sejak kan, hari tu saya baru tadi saya klik tanggal 10 jam 1 hingga 2 pagi kan. Tapi oleh kerana saya klik weekly, dia sudah masuk sampai kalau tak silap saya cek sampai Disember sejaklah tu hari. Sampai Disember lah dia memang sudah masuk. Lepas tu saya belum cek lagi lah. Okey. Jadi contohnya itulah cara kita mark kalender. Ni pun saya belajar dari Madam Nadia jugalah. Itu saya tak faham. Blur-blur kan Kak Faiza kita bincang di Telegram group tu kan. Lepas tu saya terus message dia. Lepas tu the next day-nya dia buat webinar. Cara marking kalender, cara accept request. Adalah beberapa perkara lagi dia ajar. Ya. 1 hour webinar lah dia buat. Lepas tu contohnya ada video tak? Memang dia ada video dalam Wakelet collection dia. Nanti malah share dia punya link Wakelet. Kakak boleh klik semua video dia tentang Bansi, tentang Skype in the classroom, segala apa kakak nak tengok semua ada dalam situ. Lepas tu kakak boleh redeem code di MEC. Isi satu borang Microsoft di situ, dia akan generate sijil untuk kakak. Dia akan send dalam Messenger. Okey. Nanti malah share ya. Okey, itulah cara ya cikgu. Lepas tu kalau kita tengok ada pending request, kita boleh tengok di sini. Contohnya pending request. Klik sejaklah di sini. Semua terklik pula. Sorry ya, semua terklik. Tak tahu apa benda sudah jadi. Okey, contohlah. Pending Contohnya pending. Saya klik pending ataupun dekat classroom tu pun boleh nampak sudah. Pending request ni berapa orang sudah send dengan saya request. Berapa yang saya belum terima. Okey, contohnya saya dapat request daripada cikgu ni, baru saya nampak sekejap ya Kak Faiza. Baru saya nampak dia ada send dari Pakistan.
Umur student dia 9 hingga 15 tahun. Ni cikgu tu yang nampak saya randomly macam saya cari cikgu Rasya tu kan. Mungkin dia cari under Malaysia, nampak classroom saya, jadi dia nak connect sebab mungkin persamaan umur student ke apa kan. Lepas tu request for activity, dia nak join dengan saya. Okey, sama ada saya terima atau tidak, contohlah saya terimalah sebab kita nak demo kan. Saya terima. Okey, bila saya terima ni, kejap. Okay, bila saya terima, please confirm your upcoming session with Muhammad Asif Iqbal. Dia nak join dengan kelas ni. Anything else you want to, okay, masa dia nak collaborate dengan saya, tanggal 10 November 2020, dia nak collaborate dengan saya waktu Malaysia 12.30. Pakistan dengan Malaysia beza 2 tahun. Jadi mungkin masa 2 tahun? Sorry, 2 jam. Sorry, 2 jam. Sorry, tersasul pula. 2 jam. Okay, jadi kalau 2 jam. Dia nak stop meeting ni. Oh ya, sebab ada budak bercakap kan tadi. Okay, jadi 12.30. Jadi kalau cikgu tu dia request, mungkin dia punya kalender memang nampak 10.30 pagi. 10.30 pagi tanggal 10. Jadi bila saya terima request dia, kan saya bilang brilliant calendar, this is an intelligent calendar. Jadi saya dapat request ni 12.30 hari. Jadi kebetulan mungkin saya free pada hari itu, saya terima siap lah sebab demo kan. Okay, I will just say okay. Please chat in Skype chat room. Contact details. Okay, contact details. Maybe I give my email address lah sebab orang ni tak dikenali, jadi saya pun tak berani bagi nombor telefon semualah. Okay, faham. Selamat lagi dengan email kan, begitu. Lepas tu baru apa yang saya akan buat adalah saya akan confirm request. Ini dia hantar request dengan saya ya. Mungkin dia ambil dia nampak saya secara random. Confirm request. Okey, apabila saya sudah confirm request, okey, barulah di sini saya nampak you will earn 2,804 virtual miles. Okey, tadi ada nampak kan virtual miles saya kurang kan? 85,000 kah begitu kan Kak? Sekarang virtual miles saya sudah tukar pergi 88,124. Ini sistem baru. Tapi saya tak faham kenapa session dengan country masih tak berubah walaupun saya sudah buat banyak session dan banyak country saya sudah travel dengan student saya. Tapi itulah saya tanya ada educator kan dia pun tak faham kenapa ini kan dulu memang dia update sistem lama dia update terus tau Kak berapa sesi berapa country tapi sekarang ni dia tak update jadi bagi saya tak kisah yang penting adalah kita collaborate dengan educator dari luar dengan student dia student kita belajar dan kita pun dapat marks. Okey apa yang cikgu buat adalah 2,804 miles ni cikgu catat di buku catatan. Lepas tu MGLC 2020 webpage cikgu pergi ke situ ada satu cikgu bacalah kan. Jangan tak bacalah kan. Kalau tak baca memang tak nampak. Jadi baca dengan detail. Ada satu ikon di situ submit your points here. Tekan saja itu ikon. Cikgu dia akan tanyalah beberapa soalan contohnya negara mana cikgu travel dan beberapa perkara lagi. Lepas tu cikgu letaklah miles ni di situ. Tapi untuk miles ni memang dia sudah masuk miles tapi sejujurnya kita kena masuk dia punya Skype chat room sebab ada berlaku situasi di mana educators ni kan sekadar nak ambil miles juga kadang-kadang mungkin dia just send request tau secara random dan kita pun sudah terima masa kita menunggu kan macam Cikgu Julie cerita tu hari kan educator tu tak masuk. Sama ada mungkin betul-betul dia sengaja ke atau dia ada apa-apa masalah connectivity problem dia tak masuk ke kita tak tahu kan tak berani nak cakap apalah kan mungkin masalah connectivity apa kan. Jadi jadi itulah di situlah integriti kita. Okey, bukan sekadar nak collect miles untuk MGLC ataupun kita punya miles di Skype in the classroom tetapi untuk satu bentuk pembelajaran HIP jugalah. Kalau peringkat collaboration ni HIP juga international collaboration. Okey, lagi satu yang aktiviti siapa semua cikgu boleh explore ya. Saya nak tunjuk di sini satu for students. Cikgu boleh request for guest speaker. Contohnya baru ni saya tak berapa faham jugalah tentang OneNote apa kan. Walaupun sudah ikut webinar ni saya sajalah try nak minta pendapat guest speaker dari luar negara kan. Saya boleh pilih macam tadi juga guest speaker.
search button macam tadi dari US ke mana-mana, dan kita juga dapat points. Lepas tu lagi satu, virtual field trip ke mystery Skype ke, kita boleh pilih. Sama saja, cuma namanya saja berbeza-beza. Cuma guest speaker ni kita boleh one-to-one guest speaker. Dia akan connect dengan kita. 30 minit dari US, dia akan connect juga dengan kita. Sama juga, kita kena chat di Skype chat room. Lepas tu virtual field trip. Virtual field trip ni kan, budak kita tak payah buat apa tau cikgu. Kita cuma pergi ke mana-mana negara kan, macam tadi kita pilih, macam contohnya baru ni saya bawa student saya pergi melawat Tunis, USA, Elephant Sanctuary. Di mana 30 minit saja sesi tu, sama juga prosedur request. Lepas tu dia hantar email, bahagian email tu Cikgu Rahim akan share sekejap lagi. Selepas prosedur ni apa? Second part is email. Email masuk pergi mana Skype chat room tu Cikgu Rahim akan share. Jadi sama juga. Dia akan berhubung dengan kita, okey dia akan bagi Zoom. Kita boleh connect dengan dia guna Skype, guna Teams ataupun Zoom. Jadi mana-mana tiga ni dia akan minta sama yang mana sesuai untuk negara kita dengan student kita, kita boleh request dan dia akan buat yang terbaik untuk kita. Lepas tu student kita pada masa waktu tu join sejaklah guna link tu. Student kita menonton sejaklah sambil dia tunjuk Elephant Sanctuary tu, tentang jenis-jenis animal lah, apalah umur animal apa tu semua. Budak kita pun boleh bertanya soalan dan sebagainya lah. So banyak tempat lah. Real time. Real time Kak. Cuma itulah Kak, kita kena pilih ikut masa Malaysia yang dia sudah mark the availability of the calendar. Kalau masa Malaysia dengan US ni masa tu hari budak-budak malam tu macam jam 10 malam dia orang join Zoom tu hari pergi US. Jadi waktu dia mungkin subuh lah. Tapi dia ada sesi tu, dia memang arrange dan dia tunjuk daripada kamera tu Cikgu Rahim. Dia tak pergi, maksudnya memang Elephant Sanctuary, tapi dia tak pergi dekat dengan elephant tu tahu Kak. Dia duduk di office dia tunjuk guna kamera saja. Memang elephant tu live lah. Dengan dia ada live presentation, PowerPoint presentation yang lengkap tentang berapa belas elephant yang masih ada, umur dia berapa, dia dari negara mana, cara pemakanan dia macam mana, semua macam tu. Jadi banyak benda. Ya, kadang-kadang memang selalu saya bukan saja buat Skype in the classroom, mystery Skype, tapi saya juga bawa diorang ni pergi virtual trip. Sebab budak-budak saya ni kalau terus bagi diorang yang present, diorang macam bosan. Jadi kalau bosan kita kena buat kelainan. Kalau virtual field trip ni kan, wah sukanya diorang pergi Russian Museum lah, pergi banyak tempat sudah diorang pergi, banyak benda diorang belajar. Jadi itulah cikgu. Dan satu lagi last one sebelum Cikgu Rahim take over, cikgu pergi dekat student. Ini yang paling saya suka. Saya belajar dari Kak Faz ni melalui video tutorial Kak Faz tu. Nah, cikgu boleh klik ya. Ini ada bingo card saya cikgu. Cikgu boleh klik dan tengok kan banyak rangkai kata yang menarik di situ. Yang membolehkan student kita berfikir dan they have a dream where they want to go actually. Macam itulah. Ya. Dan di sini ada Watch on Demand. Dr. Jane Gundal is a very famous environmentalist and she's a very experienced researcher. So banyak dia buat webinar. Jadi webinar dia ada di dalam sini dan kita boleh watch on demand. Program tu sudah berlalu tapi kita boleh minta student kita watch bersama kita melalui projek HIP ke ataupun dalam remote learning ni kita boleh tunjuk di mana-mana channel yang kita jumpa diorang di platform lah, Teams dan sebagainya ya. And then this one cikgu. Ini yang paling saya suka yang I feel I just discover lah. Selama ni saya pun terlepas pandang. Okay, ini certificate ni. Yang kami punya Skype Master, Cikgu Fazila bilang memang recognize lah masa student dia memohon untuk sekolah asrama penuh kan. Banyak student dia travel dengan dia. Memang Kak Faz bagi sijil digital certificate ni. Boleh PDF, boleh soft copy ya. Type saja. Macam baru ni saya mula guna. Saya pergi Vietnam sama student saya. Dalam 20 orang ikut saya kan, saya bagi student this certificate. Saya type, lepas tu convert pergi PDF, saya bagi student, wah happy-nya, tertarik diorang. Okay, lepas tu letaklah nama student, date bila kita travel, kita pergi, hari tu saya pergi Vietnam, berapa miles, macam yang tadi saya bilang tu kan, 2,800 tu, contoh lah kan. Letak saja di sini, lepas tu mystery Skype. Yang lain tu, kita bagi sama diorang, sama ada diorang nak type sendiri kah, atau dia nak print kah, it's up to them. And you also can mark which country my students travel the other day. Okay, this is soft copy. Tapi apabila saya sudah type sijil ni, saya tak mau penyalahgunaan dari kalangan mana-mana pihak di kalangan student saya bikin jadi PDF. Bila sudah jadi PDF tu, selamatlah sudah kan Kak Feza. Itulah dia ya.
Okey. Ya, tapi saya lebih suka student saya yang belajar sebab kita cikgu ni sudah okey, kita nak bagi pengalaman kepada student. Saya ada beberapa orang student yang betul-betul enthusiastic dalam apa saja projek yang saya buat. Jadi saya sudah melatih saya punya student, saya bagi full name list. Dia orang yang buatkan sijil ni untuk saya. Lepas tu saya proofread, baru kami keluarkan sijil tu. Jadi ada beban saya tu kuranglah sikit. Kan saya ada bantuan daripada saya punya student saya standard 6. Mereka ni memang very advanced lah student saya ni. Sebenarnya kan cikgu, kita boleh dapatkan bantuan student tau. Dia orang sangat membantu kita. Cuma kita yang kadang-kadang fikir mungkin student kita tak dapat buat lah itulah apa semua. Student saya buat 20 sertifikat dia send sama saya proofread, okey, sudah student semua sudah dapat. Kalau tunggu saya dengan sibuknya MGLC, dengan sibuknya benda lain, mungkin saya risau ya 1 tahun pun tak dapat. Saya risau. Yalah, terlupa. Okeylah. Okey Mala, thank you very much Mala for your sharing. Dah almost far. Jadi kita teruskan pada Cikgu Rahim. Ya, Cikgu Rahim. Untuk satu lagi Kak Faiza, di situ juga tolong tengok ada pasport, digital pasport sebelah sertifikat ni boleh download untuk student juga. Di mana-mana mereka travel kan, mereka boleh buat catatan secara digital ataupun print out dan catat. Student memang seronok lah. Ya, betul-betul. Okey. Faham. Terima kasih Cikgu Mala perkongsian yang sangat sangat komprehensif. Okey, kemudian kita terus pada Cikgu Rahim sebelum kita bersurai lah sebab dah pukul 5 dah ni. So silakan Cikgu Rahim. Yang ini agak teknikal sikit. Okay. Actually apa yang Kak Nirmala sebutkan tadi tu semua dah agak clear dah, and then masa pembentangan tadi pun memang teachers pun rasanya dah tahu dah yang macam Cikgu Khairul dan sebagainya yang berpengalaman menggunakan Skype in the classroom, Skypeathon sebelum ni, rasanya tak ada masalah. Pasal one thing actually it's in the Skype kan. So actually in the Skype bila kita dah let me share my screen. Okay, alright. Actually bila kita dah collaborate dan book slot dengan cikgu yang kita nak collaborate dalam dalam Skype in the classroom tu, nanti dia akan create terus pergi ke sini kan. So dia memang dalam Skype ni dia Skype meeting assistant tu memang akan sediakan chat room untuk kita dengan kita punya partner. So actually like this one saya create ni kelas saya lah. So ni nama saya, so ni partner school Mr. Cho Hyun So from South Korea ni, kita orang dah do all the Skype in the classroom punya request and accepting process lah. Alright, and then Skype meeting assistant ini terus akan create satu chat room, so kita akan do something like this je lah. So you can collaborate and share these things to your students, to your other teachers who interested to join the chat and everything. I think that should be it lah, I think. And then Kak Faiza said you want me to share about the Microsoft Teams. Saya rasa ramai cikgu yang dah tahu juga guna Microsoft Teams ni kan. Allah. Yang nak link tu tadi Cikgu Rahim yang channel tu. Kalau nak tunjuk channel tu nanti macam cikgu, macam mana Cikgu Rahim create channel tu sikit, lepas tu nanti pihak kami di clothing akan cuba follow lah kalau itu yang lebih mudah kan. Alright, let me check. Saya rasa saya dah tertutup saya punya Teams ni. Sekejap. Where is it? Cikgu-cikgu yang lain sikit lagi lah kita selesai ni kita habis. So saya dah create MGLC 2020 Malaysia untuk food channel ni, untuk food group food tu kan. Okay, faham. Okay, saya dah createkan channel. Oh. Channel kat tepi ni. Add channel ni je kan. Okay, faham. Okay, kemudian
saya add semua partisipan sama ada cikgu Malaysia dan juga cikgu international tu. Daripada luar tu saya akan masukkan dalam team ni. So diorang boleh collaborate dalam team ni lah. So kita dah set jadual, diorang akan berada dekat channel mana apa semua. So, maksudnya Cikgu Rahim invite dia guna email lah? Invite guna email lah. Macam akak invite add, kan kita boleh add guest dalam kita punya team tu kan. Kalau tengok paparan Cikgu Rahim punya apa tu, people dalam tu, people cikgu berapa? Jadi maksud, macam tu. Okay. Ni. So setakat ni ada 89 orang termasuk student. Saya add student sekali masuk dalam ni. Oh, student sekali. Okay, faham. So, student sekali. So macam tadi kan, masa kita tengah meeting ni tadi sebenarnya ada cikgu yang run test dengan student dia. Ni. Dia masuk dekat channel dia, lepas tu dia run test dengan pelajar-pelajar dia yang dah add, dah jadi member juga dalam ni. So dia dah buat rehearsal sendiri lah. Jadi link dia tu dia akan tekan pada channel masing-masing lah ya? Okay, nanti pada hari kejadian tu saya punya cadangan untuk food channel tu macam ni. Siapa yang dah jadi member dalam ni, okay, so mereka masa nak contohnya jam 9 pagi tu kan, jam 9 pagi tu channel 1. So cikgu tu dengan murid-murid dia yang dah berdaftar tu boleh masuk dalam ni, diorang akan boleh start meeting terus. Faham? Termasuklah dengan yang cikgu yang daripada luar negara tu, dia akan masuk dalam ni, dah ada meeting, diorang join dia. Tapi saya akan create juga satu link daripada kalender tu. Kita akan set juga meeting tu supaya dia akan keluar kat sini, join je. Kerana saya ada hadapi satu isu. Bila saya hantar email invitation untuk jadi member ke dalam grup ni kepada beberapa orang guru di luar negara, mereka tak boleh terima email tu. Mungkin disebabkan oleh firewall negara ke ataupun firewall orang punya domain ke, tak boleh terima email. Dia block lah, dia block kan. Dia block invitation tu, orang tak boleh terima. So kita sedia je link. Untuk masuk, in case diorang tak boleh masuk, so diorang boleh join meeting tu melalui link yang kita bagi je. Okay, faham je Rahim. Jelas. Dah nampak gambaran dia. Faham. Okay. So sekarang ni setakat ni memang banyak lah yang macam ni tadi. Dia dah meeting dengan pelajar-pelajar dia, dia dah bersembang dengan pelajar-pelajar. Dia boleh test run lah kan. Diorang boleh test run sendiri lah. Bagus idea ni. Tahniah Cik Rahim, Cik Mala, very good. Okay, boleh nanti dia di ketengah dia masa postmortem nantilah. Okey, Cik Rahim, ada apa-apa lagi ke Cik Rahim? Cikgu, saya nak tanya soalan. Ya. Kalau kalau kita bagi invitation tu, pelajar boleh guna apa-apa email untuk masuk? Boleh. Mereka boleh masuk apa-apa email. Cuma tengok domain yang cikgu guna lah. Kalau cikgu guna domain Delima tu kan, yang MOE-DL tu kan. Okay. Pelajar-pelajar tu kita invite pakai tu, so diorang akan masuk terus sebagai member, bukan sebagai guest. Bila masuk sebagai member tu, dia punya features yang dia boleh guna tu lagi banyak berbanding dengan guest. Kalau guest tu admin Teams tu kena adjust pula nanti kan, guest tu boleh buat apa, tak boleh buat apa. Setting lah kan. Dekat setting tu. Tapi macam Kak Faizah macam best juga ni, pasal walaupun saya masuk sebagai guest daripada outside punya organisation, tapi saya masih boleh guna beberapa features yang ada kat dalam ni, termasuk chat apa semua. Sebab akak allow everyone to akak setting akak allow everyone to participate dengan semua features. Ini feature ini sebenarnya akaun Cikgu Aman, Cik Rahim. Siapa yang digital classroomnya akaun. Okay. Sebab beli surface dengan dia dan juga bawa MI trainer dengan dia, memang dapat dia bagi akaun ni. Okay. Alright. So okay jugalah. So that's it lah. Okay, baiklah Cikgu Rahim. Terima kasih banyak-banyak kepada semua kawan-kawan yang sudi tunggu sampai pukul 5. Okay. Jadi akak buat conclusion lah. Perjumpaan kita kali ini masih lagi ada beberapa peratus yang perlu kita lengkapkan, terutama sekali tentang link
akan cuba artis. Jadi akan cuba workout juga malam ni. Especially pertama tadi yang one suggest drive, yang kedua tentang link yang Cikgu Rahim dah share tadi macam mana, dan juga pada kawan-kawan yang dah biasa mahir dengan Skype chat, Skype chat tu nanti kita akan explore sama-sama dan kongsi. Okay, so rasanya itu sajalah daripada akak. Okay, apa-apa nanti kita akan update dalam grup kita, dan nak ucapkan terima kasih banyak-banyak pada Cikgu Rahim walaupun tak terlibat dalam tim clothing ni tapi sudi membantu. Sangat hargailah. Terima kasih. Okey, jadi boleh tak last kalau kita ambil gambar, kemudian kita selesai dan kita dismiss kan? Dekat Puan Together masih Mood. travel lah Puan. Okey. Oh, apa ni Syakirin, Cikgu Syakirin pakai pentadbir tu Okay, so Cikgu Fazli. Cikgu Asyadi tak ada? Kita buat ni lah kan Cikgu Rahim kan? Together Mood. Together Mood boleh? Tapi tak minat? Saya punya tak boleh. Saya punya is not available right now. Akak cubalah. Saya punya saya tak dapat ni. Oh, okey. Ni berapa orang? Right. Okay, so terima kasih banyak-banyak. Okay. Kita sebelum kita kita ambil gambar dulu Cikgu dan Segara, thank you Okay, 1, 2, 3, smile. Oh, sorry. Sebelum satu. Tersalah tekan ni. 1, 2, 3. Tak jadilah cikgu. Okeylah. So itu saja petang ini Terima kasih pada semua Tuan Mala dan juga yang sama-sama Cikgu Khair, Cikgu Rahim, Cikgu Azura, Cikgu Guna Segera, Cikgu Khairul, Cikgu Syakirin, Cikgu Wan Zanaria. Hati-hati Wan balik. Cikgu Nadia, Cikgu Asyadi, Pavitra, Cikgu Satya. Right? Terima kasih banyak. Jumpa lagi. Terima kasih. Okay, thank you Cikgu Rahim, Cikgu Wan, all the teachers, Kak Faiza. Right, thank you. Kak, kalau kakak ada post di FB tolong tag ya. Okay. Thank you. Cikgu Rahim juga. Tag Cikgu Rahim juga. Okay.